Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sekali ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar apa yang saya ceramahkan ni, ringkaskan untuk pengetahuan kita. Nah, kali ini saya nak bahaskan tentang penubuhan MARA ya. Hari ini kita kenal dia sebagai Majlis Amanah Rakyat ya, atau MARA. Dan dia adalah satu sebenarnya peristiwa sejarah yang telah ditubuhkan sejak sebelum kita merdeka lagi. Jadi apakah pertubuhan itu dan bagaimana MARA ini dapat ditubuhkan khas untuk menjaga ekonomi dan juga pembangunan pendidikan orang-orang Melayu atau orang-orang luar bandar. Sampai hari ini dia menjaga kepentingan orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Ya, dia mesti ada sejarah dia. Dan hari ini saya harap generasi bila mendengar cerita saya ini dan berdasarkan pada fakta sejarah, sama-sama menghargai dan tidaklah menuduh yang bukan-bukan ya kepada usaha kerajaan, apapun kerajaan, sebab dia telah dimasukkan dalam perlembagaan untuk membantu orang-orang Melayu dan Bumiputera di dalam soal ekonomi dan juga dalam soal pendidikan dan pembangunan insan yang mereka sendiri. Okey. Pada 1950, British telah bercadang untuk membuka kewarganegaraan negeri-negeri Melayu kepada orang yang telah lahir di sana dengan menggunakan konsep jus soli atau jus solai ya. Dia adalah satu konsep kewarganegaraan bagi mengiktiraf sesiapa saja yang lahir di mana-mana negeri yang mereka lahir, dan ini mengikut undang antarabangsa International Act ya, yang mengiktiraf, yang menggunakan dasar itu, dan ini memang diamalkan oleh British di negara dia sendiri ya. Jadi lepas itu dia akan dia laksanakan kita di sini. Dia memikirkan untuk memberi kewarganegaraan yang tetap ya, ataupun kuasa-kuasa politik yang tetap kepada orang bukan Melayu ataupun orang dagang yang telah lahir dan menetap di sini dalam tempoh-tempoh yang ditetapkan. Jadi bagi saya ini penting ya. Ini makna dasar yang diusahakan oleh British. Tetapi British hanya boleh laksanakan itu di negeri Melayu, di negeri Melaka yang memang dijajahnya ya, dan juga Pulau Pinang yang disewanya daripada Kedah tetapi jadi macam kerajaan dia ya. Singapura Singapura telah dipisahkan daripada tanah Melayu pada tahun 1946. Sejak itu Singapura terpisah. Singapura hanya kembali kepada tanah Melayu dalam negara Malaysia pada tahun 16 September 1963, iaitu apabila kita bentuk kerajaan atau negara Malaysia yang dianggoti oleh Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Jadi itulah apa kita kata, British telah memulakan satu langkah penting. Pada tahun 1948, dalam perjanjian Persekutuan 48, British mendapati hanya 10% sahaja orang dagang ya telah menjadi warga negara negeri-negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang dan Melaka. Orang yang lahir di Melaka itu dipanggil British subject ya. Macam saya ni orang Melaka lahir, memang saya warga negara British lah. Saya boleh duduk di England kalau saya mahu. Ada juga orang kampung saya, orang Cina yang pergi ke England bekerja di sana dan terus menetap di sana. Banyak juga askar-askar British yang bekerja di Singapura, orang Melaka. Saya jumpa masa saya pergi England. Dia juga orang Melaka, dia bekerja sebagai British Army di Singapura dan dia memilih untuk menjadi warga negara British bila dia habis tempoh sebagai British Army. Dan dia duduk sana dan dia bawa family-nya kemudian, dan lepas itu dia meninggal juga di sana. So bagi saya, British subject ini atau rakyat British ini berlaku di negara-negara yang dijajah oleh British seperti Melaka dan Pulau Pinang, dan juga apa kita kata Singapura, jajahan British juga.
Begitu juga Sabah dan Sarawak. Tapi masa itu mereka belum masuk lagi Malaysia. Mereka belum jadi anggota Malaysia atau Malaysia belum dibentuk dengan mereka sebagai dua negeri yang menjadi anggotanya. Ya, Sabah dan Sarawak bekas tanah jahan British yang diserahkan oleh Brooke, James Brooke atau family keluarga Charles Brooke, ya, pada tahun 1946. Ya, berlaku pemberontakan anti Sarawak Succession, ya, penyerahan Sarawak yang terkenal yang membantahnya Rosely Dobbie yang membunuh Stewart Dinkin, Governor Sarawak. Begitu juga Sabah dulu dikenal sebagai North Borneo dan kemudian dia dipegang oleh British Chartered Company dan lepas itu diserahkan kepada British pada tahun 1946, ya. Dan sejak itu memang dia menjadi jajahan takluk British bersama dengan Sarawak sehinggalah dia merdeka atau dilepaskan daripada British sebelum penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Jadi ini latar belakang yang penting, ya. So maknanya sekarang apa yang saya nak kata ini sesuatu yang berkaitan pada semua negeri ini, ya. Walaupun masa itu mereka bukan menjadi anggota Malaysia lagi dan Malaysia belum dibentuk, tetapi apabila Malaysia dibentuk pada tahun 63, perjanjian Malaysia telah dibuat dan dalam perjanjian itu semua perkara yang telah British letakkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dilanjutkan, dikembangkan dan dikenakan ke atas negeri tersebut. Misalnya warga negara, bahasa kebangsaan, ya. Tapi dia ada perjanjian lain sikit. Saya nak sebut warga negara, kewarganegaraan. Lepas tu bantuan-bantuan ekonomi pasal 153 juga apply ataupun kita kata dikenakan kepada orang Sabah dan Sarawak, bukan saja orang Melayu. Ya, anak negeri pun putus Sabah Sarawak. Jadi ini yang penting latar belakang. Okey. Sekarang apabila British mau bagi kewarganegaraan pada negeri-negeri pada orang-orang dagang yang lahir di negeri-negeri Melayu, maka British sudah berunding dengan Raja-Raja Melayu untuk kita kata membuka kewarganegaraan Raja-Raja Melayu. Sebelum ini, Raja-Raja Melayu ataupun negeri-negeri Melayu hanya mempunyai rakyat Melayu, ya, ataupun dipanggil rakyat raja. Maknanya orang-orang Melayu yang lahir di negeri tersebut secara automatik menjadi rakyat sultan. Sebab itu dipanggil rakyat raja yang memerintah. Melaka rakyat British sebab dia tak ada sultan. Tetapi bagi negeri-negeri yang ada raja, macam Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, mereka dipanggil sebagai protected states, negeri-negeri yang dilindungi, dan rakyatnya adalah rakyat raja, bukan rakyat British. Sebab itulah bila keluar negara, saya ingat Datuk Jumaat, dia dulu bekas ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dia kata dia adalah protected subject of British Empire. Protected subject makna rakyat atau orang yang dilindungi oleh Empire British. Tahu dia, jadi dia bukan rakyat British, lain. Protected dengan rakyat British macam saya lain. So sebab itu kita kena faham ini semua, ya. Jadi apabila British bercadang untuk mengadakan suatu kerakyatan untuk merangkumi semua orang-orang yang lahir di sini, British berunding dengan Raja-Raja Melayu, dan perundingan itu dibuat dalam awal tahun 1949 apabila ditubuhkan Communities Liaison Committee, Jawatan Kuasa Perhubungan Antara Kaum, dan ini ditubuhkan pada Januari 49, dan idea ini memang dibincang dalam pemimpin-pemimpin UMNO dan juga pemimpin-pemimpin lain pada masa itu. Tahun 49 UMNO masa itu dipegang oleh Dato' On sebagai yang terbetul, dan dia memberitahu bahawa bila saya baca memang idea untuk menjadikan orang-orang yang tidak warga negara ini sebagai warga negara mula dibincangkan, sebab CLC ini mencadangkan satu perkara bahawa mereka ini mesti diterima, ya. Kita kata jusolia, orang yang lahir di negeri itu mesti diterima. Dia mesti berunding, bukan tiba-tiba je British paksa Raja-Raja Melayu. Tidak, mereka berunding. Dan ini juga UMNO sebagai parti yang mewakili orang Melayu pada masa itu. Masa ini Sabah dan Sarawak tak masuk lagi, ya, Malaysia, ataupun tak menganggoti Malaysia, ataupun Malaysia belum dibentuk. Jadi saya bercakap sekarang Persekutuan Tanah Melayu, ya, sejarah ni. Jadi bila British bercadang untuk buka kewarganegaraan itu, dia kena minta izin Raja-Raja Melayu. Sebab Raja-Raja Melayu atau Sultan-Sultan Melayu adalah pemerintah bagi negeri tersebut. Kita mesti ingat British tidak pernah membuang institusi raja daripada pentadbiran dia. Apa yang British ambil ialah pentadbirannya saja, ekonominya saja, sistem keuangannya saja, hasil masulnya saja, ya, dan sosialnya itu. Tapi British
dia tidak buang raja, dia masih menjadikan raja sebagai raja pemerintah negeri-negeri Melayu. Dan British hanya letakkan raja in council. Raja in council makna raja tu kehadiran di dalam council bukan secara fizikal, tetapi dia diletakkan sebagai satu tokoh ketua bagi itu. Jadi makna resident bila buat mesyuarat-mesyuarat dalam Dewan Undangan Negeri ataupun dalam Majlis Mesyuarat Negeri, dia kena beritahu pada Sultan apa yang telah berlaku, ya, apa yang telah dirundingkan, diputuskan, dan tengoklah persetujuan Sultan macam mana. Dan Sultan pun pada masa itu ada lagi satu kaunsul dipanggil Dubar yang juga membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Ya, tetapi selalunya lulus sahajalah apa yang dicadangkan oleh British, sebab kita mesti ingat British terlalu powerful masa itu, tapi dia tak jajah. Sultan tidak dibuang dan Sultan diletakkan dalam satu majlis dipanggil Dubar, dan residentlah yang mengetuai pentadbiran negeri. Itu yang saya kata bahawa pentadbiran negeri Melayu dipegang oleh British, tapi negeri Melayu bukan dijajah, dipegang oleh British. Dan British ini membentuk kerajaan pentadbiran ikut cara dia. Dia ada residen, lepas tu dia di jabatan-jabatan kerajaan. Itu bukan ketuanya semua Mat Salleh. Ya, semua orang putih yang dibawa daripada England, daripada Ireland, daripada India, daripada Israel, daripada apa lagi, Afrika, semua dibawa ke situ untuk menguruskan negeri-negeri itu. Tetapi di bawah pentadbiran residen British, ya. So bagi kita dapati bahawa masalah pemahaman ini sangat penting, ya. Masalah ni, pemahaman ni sangat penting. Bahawa raja kita tak pernah diturunkan dari tahta oleh British, tetapi dan taraf negeri Melayu itu sebagai protected Malay state, negeri yang dilindungi. Tetapi pentadbiran itu diambil oleh British, dan pentadbiran itu yang menyebabkan British memperkenalkan sistem pentadbiran British dalam negara kita, ya, dalam negeri-negeri itu. Sebelum itu raja-raja Melayu mentadbir negeri dia, memerintah negeri dia dengan sistem pentadbiran Melayu sendiri. Apa dia? Ketuanya adalah raja, pelaksana kepada sistem itu semua pentadbiran itu adalah pembesar-pembesar yang dilantik oleh raja, mungkin dengan gelaran nama Datuk Bendahara ke Laksmana, Temenggung, Syah Bandar, Bendahari. Itu dalam zaman Kerajaan Melaka. Di negeri-negeri kemudian bila Melaka jatuh, mereka uruskan juga perkara itu macam tu. Lepas tu di peringkat wilayah, di peringkat mukim kita ada Penghulu. Di atas Penghulu ada Demang, ya, besar jawatan dia. Di bawah Penghulu kita ada Ketua Kampung, ya. Itu dia sistem pentadbiran kita, ya. Yang British ambil tengah-tengah tu aja. British cuma ambil kedudukan pembesar-pembesar Melayu, dipencenkan, ya. Maka dia lantik pegawai-pegawai dia, tetapi di bawah ni kampung ni, mukim dan kampung kekal di bawah Penghulu, ada di bawah Ketua Kampung. Jadi kita kena faham, British tak ada jajah kita per se macam dia kata dia menguasai semua. Tidak, dia cuma kuasa pentadbiran, raja dikekal, yang bawah pentadbiran dikekal. So rakyat Melayu tak merasa bahawa mereka ini sekarang bertuankan orang putih secara langsung. Rakyat Melayu masih lagi mengangkat sembah pada Sultan, tetapi dalam masa yang sama British memperkenalkan sistem pentadbiran ni, dan sistem pentadbiran ini kita kata terus diperkenalkan secara sistem barat, dan kita juga dibiasa dengan sistem pentadbiran barat. Sebab itu masa British mula pegang negeri kita ada konflik. Misalnya di perjanjian Pangkor, ya, British kata nasihat ni mesti diterima, tapi Sultan Abdullah dan Sultan Ismail dan pembesar rasa tak boleh, tak mau diterima. So mereka melawan, dan akhirnya British hantar pasukan tentera dari Singapura, dan akhirnya Sultan Abdullah dibuang di Pulau Seychelles, Sultan Ismail dibuang di Pulau Seychelles. Maka British melantik Sultan yang baru, ya, sebagai pemangku Sultan, ya, dan lepas tu barulah diadakan balik Sultan yang sebenar mengikut peraturan Melayu. Dan British juga hidupkan Jabatan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Ini diletakkan di bawah kuasa raja. Jadi maknanya British memang tak kacau ni. Kita kena faham, British memang tak jajah, tapi British menguasai, ya, ekonomi, pentadbiran, pendidikan dan sebagainya. So raja kita duduk di atas tu saja, ya. Sekali-sekala dia beritahu raja apa yang dia buat, residen, dan lepas tu raja boleh mesyuarat dalam Dubar, dan lepas tu menjadi majlis persidangan raja-raja Melayu yang kekal sampai hari ini. Itu dia. Jadi maknanya British ni mentadbir dengan cara yang halus, tetapi keras dan tegas, tapi dia tak bunuh, tak macam Belanda di Indonesia. Ya, jadi kita tak terasa British ni macam musuh kita, tetapi bagi orang yang membenci British dia anggaplah itu. Tetapi dari segi keselesaan kehidupan ataupun dari segi cara British campur tangan dalam negeri kita itu sangat lembut dan sangat sistematik, sehingga kita tidak nak bunuh orang putih macam tu, macam di Indonesia. Itu dia, ya. Jadi balik pada soal
Kerajaatannya. Jadi British tu nampak tak, dia dah menguasai negeri-negeri Melayu. So dia sekarang kerajaan dia tak boleh sebab raja itu masih berkuasa, maka dia cadang pada raja supaya membuka kewarganegaraan itu, kerajaan negeri itu kepada orang bukan Melayu dengan memberi jus soli juga. Sebab banyak orang Melayu mereka datang ke tanah Melayu dalam pertengahan kurun ke-19. Sebelum tu Melaka pun mereka dah datang, tu yang jadi Baba Nyonya Melaka. Tapi orang Cina secara banyak datang pada kurun ke-19. Apabila negeri ini dibuka oleh British kan, kurun ke-19 maknanya 1870-an, mereka semua dah datang. Di Johor dia datang lebih awal, tetapi pendek kata campur tangan British itu telah menyebabkan perubahan ekonomi kita, ya. Ekonomi dagang telah mula dijalankan dan British kuasai. British juga masukkan pelabur-pelabur dari luar, tuan-tuan tanah daripada luar, daripada China, India, ya, daripada negeri Selat, daripada Hong Kong, Taiwan, dia masukkan semua di sini. Jadi itulah baru kita nampak bahawa British juga melahirkan bandar-bandar baru. Ni bandar-bandar baru, ya. Mungkin bandar-bandar baru, mungkin tajuk ni nanti kita letakkan sebagai kesan pentadbiran British lah di tanah Melayu, ya. Saya tak nak bercakap pasal Rida, tapi tak apa, boleh kita kaitkan, minta maaf lah. So bila dia wujudkan bandar-bandar baru, misalnya bandar baru itu menggantikan di Perak, bandar raja adalah Kuala Kangsar, tapi ditumbuhkan Ipoh, timbulkan Taiping mula-mula kan, Taiping, Ipoh ditumbuhkan. Lepas tu ditubuhkan kawasan yang lain-lain. Dia meninggalkan, British ni pandai tau, dia meninggalkan kawasan pentadbiran raja tu dengan masyarakat Melayunya, dengan sistemnya, dengan agama Islam, tak kacau. Tapi dia dicipta satu kawasan baru untuk menjadi pusat pentadbiran dia, macam Ipoh. Maka di situlah dibuat jalan, dibuat kereta api dan sebagainya, tahu. Kampung-kampung Melayu dia tak kacau. Kampung Melayu kekal lah, jalan kaki, lorong tanah merah, ya, lalu paya, naik perahu dan sebagainya. Dia tak kacau. Sebab dia tak mahu orang Melayu terdedah kepada pemodanan, ya, dan keuntungan. Malah British juga tidak mengajarkan bahasa Inggeris untuk sekolah atap, tahu. Dia tak ajar sebab kalau orang Melayu dia kata pandai orang putih, dia akan minta kerja kerajaan, dia upset nanti sistem ataupun kita kata bukan prosedur, dia akan mengganggu susun bentuk struktur masyarakat yang ada pada masa itu. Dia tak nak kacau orang Melayu. So dia create bandar baru. Macam Negeri Sembilan, kita ada Seri Menanti sebagai pusat kerajaan Melayu. Tetapi dia create Seremban, ya, sebagai pusat dia. Lepas tu misal Melaka tahun ini memang dah jadi jajahan takluk dia. Dia tak payah create, Melaka tahun tu memang dah ada, ya. Dan dibesarkan, dia cantik. Tapi kampung-kampung macam kampung saya ditinggalkan, tak ada jalan tar, tak ada sekolah, tak ada apa, sekolah tak berjadalah. Sekolah Inggeris semua di Bandar Melaka, di Trangkera, di Bandar Hili, ya. Kampung tak ada sekolah apa. Lepas tu kalau you ambil di Pahang, Kuantan dibina, kita apa kita kata Bandar Diraja adalah Pekan, ya, di situ Istana Raja. Tapi dia buat Kuantan sebagai pelabuhan. So banyaklah orang dagang datang ke situ, berniaga dan sebagainya. Lepas tu di Terengganu, Kuala Terengganu memanglah di situ juga, ya, pelabuhan. Tapi Kuala Terengganu ni, Terengganu, Kelantan, British tak ada direct sangat campur tangan dia, ya. Kota Baru kekal, dia tak ada Bandar Diraja, itulah dia. Terengganu pun begitu, Kuala Terengganu. Tapi negeri-negeri yang dipengaruhi oleh penguasaan barat dan penguasaan British secara besar-besaran, macam Pahang, ya, Melaka dijajah, Pahang, Negeri Sembilan, ya, Perak, ya, dan Selangor. Selangor kita Kelang Bandar Diraja sampai sekarang, Kelang Bandar Diraja. Tapi dicipta Kuala Lumpur, ya, tempat Yap Ahloi buka lombong, buka buka kedai candu, kedai persundalan, ya, dan sebagainya. Tetapi yang buka Kuala Lumpur bukan Yap Ahloi. Yang buka Kuala Lumpur adalah Sultan Abdul Samad dengan anak-anaknya. Sebab itu kita ada nama Raja Jumaat, kita ada Raja Bot. Sebelum itu kita ada Perang Raja Mahdi, semua. Memang Kuala Lumpur telah ada, tetapi tak dimajukan secara bisnes kerana dia tak menjalankan pentadbiran seperti kumpul biji timah, buka brothel house, ya, buka hotel-hotel pelacuran, buka kedai-kedai jual arak, jual candu dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini ialah bahawa dengan campur tangan British itu, maka British rasa bertanggungjawab untuk membawa
yang bertanggungjawab membawa masuk orang daripada luar untuk membangunkan ekonomi negara ini, bukan untuk orang Melayu, tetapi pembangunan ekonomi itu adalah untuk orang putih, ya, untuk mereka, dan mereka hantar ke Singapura getah, biji timah yang di lombongnya di negeri-negeri Melayu. Hasilnya semua dihantar Singapura sebab Singapura pelabuhan bebas. Dari situ dihantarlah ke seluruh dunia, terutama ke London. Jadi kita tak dapat apa, hasil kita dikaut kata orang, dijual di sana. Jadi orang Melayu tetap duduk dalam rumah kayu, rumah papan, di balik-balik pokok nipah, atau di kampung-kampung yang padat dengan penduduk, ya, ataupun di kampung-kampung yang jarang-jarang ada rumah, tapi luar bandar. So dia tak ganggu, sebab itu orang Melayu tak pernah rasa tercabar. Dia tak ada melawan. Tak macam di Indonesia, dia ada sistem culture. Kalau kita pernah belajar di Indonesia, sistem culture, maka sistem culture tu dipaksa orang supaya bertanam dan hasilnya diambil oleh Belanda. Memang orang marah. Tapi British tak gitu. Dia bawa orang luar, dia baginya tanah, dia bagi freehold punya tanah, mereka buka ladang getah. Mereka dapat juga lesen untuk mencari gali biji timah, mencari gali emas macam dekat di Terengganu sana tu. Jadi maknanya orang kampung tak ada upset apa-apa. Mereka bekerja jadi kulilah, ya. Mereka orang kampung, siapa yang nak berdagang tu, dia jadi kuli kereta, jadi kerja dengan kereta api, kerja dekat pelabuhan, kerja dekat bandar-bandar. Yang ada pendidikan Inggeris, kerjalah dengan sebagai kerani, ya, di syarikat-syarikat international tu, ya, Harrison lah, Simon Derby lah, kan, apa tu, lebih satu Guthrie lah. Nah, itu semua syarikat British yang beroperasi di sini, yang mengaut hasil untung kita, ya, dan dijual ke Singapura, dibawa ke Singapura, dihantar ke semua Eropah, mana-mana ke Amerika, ke England, ke Eropah untuk mereka jual. So memang mereka kaut. Sebab itu apa kita kata British, walaupun dia tak jajah, ya, secara legalnya dipanggil protected state, tapi sebenarnya dia menjajah. Itu dia. Dia menjajah, dia mengaut semua. Jadi kita tak ada, anak negeri tak dapat apa. Ada tak ada dibagilah sekolah atap, ya, sekolah Melayu yang berbumbungkan, kita kata kadang genting, kadang atap, lepas tu berdindingkan kayu, berlantai kayu. Bila cikgu mengajar, suara sana boleh dengar sini, suara sini kalau cikgu marah pun boleh dengar sana. Lepas tu kita budak-budak kan berlari sampai saya sekolah atap, saya sekolah kebangsaan. Tahun 57 saya masuk. Sekolah saya sampai saya keluar masih lagi pakai sekolah atap, sekolah kayu. Ya, jadi inilah yang saya nak kata, bahawa British bertanggungjawab untuk membangunkan negeri ini, tapi bukan untuk kita, bukan untuk orang Melayu yang duduk di luar bandar. Dia bangunkan bandar-bandar baru, dia bangunkan infrastruktur baru untuk membawa hasil mahsul kita ke Singapura. Dia bangunkan pelabuhan baru macam Port Swettenham dulu. Sekarang nama Port Kelang. Dulu namanya Port Swettenham. Itulah pelabuhan di negeri Selangor, ya, yang digunakan oleh British untuk kaup semua hasil-hasil biji timah, getah dan sebagainya. Dihantar ke situ, dihantar ke Singapura, dan Singapura dihantar ke luar negara lain. Betul-betul tahu, bila kita fikirkan balik memang itu. Jadi sebab itu British sebenarnya bertanggungjawab. Dia dah bawa masuk buruh banyak, atau dia dah galakkan orang-orang luar masuk, maka dia kena bagi kewarganegaraan. Sebab itulah dia kena minta Raja-Raja Melayu supaya buka kewarganegaraan. Dan di sinilah Raja-Raja Melayu telah kita kata berunding, dan dia bersetuju. Kami hanya boleh bersetuju, ya, bahawa kita boleh bagi warga negara kepada orang lain. Raja boleh terima mereka sebagai rakyat raja dengan syarat orang Melayu dibantu ekonominya, dibantu pendidikannya, dibantu pembangunannya luar bandar. Sebab you mesti ingat macam saya cerita tadi, kita ternampak seolah-olah luar bandar tu ditinggalkan. Betul, ditinggalkan. Saya kecil-kecil Jalan Merah, tahu, nak pergi sekolah tu, kita kena bungkus kasut kita dengan plastik. Sebab kalau basikal lalu, tak ada motorkar banyak sangat. Tapi kalau kita nak lalu sawah, kan, sekolah saya dulu sekolah kebangsaan Kampung Glau, nak lalu sawah kena lalu betak sawah, atau lalu tepi jalan air mengencik. So kita kena jalan kaki nak pergi sekolah dulu. So jadi bagi saya, British, Raja-Raja Melayu sedar, itu saya negeri yang dijajah oleh British. Tapi negeri yang tak dijajah oleh British macam Pahang, Perak, mereka sedar. Sultan-sultan sedar anak-anak rakyatnya duduk di kampung-kampung dengan keadaan yang daif. Rumah-rumah papan, kadang rumah atap bulu, atap rembia. Memang atap rembia. Saya pernah duduk rumah atap rembia walaupun saya di Melaka. Kalau di setengah negeri tu dia punya dinding papan, dia tak ada duit nak beli papan. Tak ada dinding buluh, minta maaf. Tak ada duit nak beli papan, ya. Jadi mereka duduk, tapi macam rumah saya rumah papan lah. Tapi itulah maksudnya, luar bandar memang tertinggal.
Memang tertinggal langsung. Dan British juga buat dasar bahawa bila you nak buat ladang getah tak boleh lebih daripada 100 ekar. So kita dapatlah ladang getah, kebun getah. Kita tak panggil ladang, kita panggil kebun. Ladang getah hanya dipegang oleh syarikat-syarikat besar. Macam syarikat Tan Cheng Lock, syarikat Turai Singgem, EC Turai Singgem dan syarikat-syarikat yang lain. Ya, semua bukan Melayu punya syarikat. Jadi nampak tak macam mana ekonomi kita ni ia telah dibuat begitu cara oleh British supaya orang Melayu terus ke belakang. Jadi apabila dia nak minta orang ni diberi taraf politik, maka dia kena runding Raja Melayu supaya beri warga negara, tapi Raja Melayu minta. Kalau kita nak buka negeri saya, negeri better pada orang asing, kita kena orang dagang. Dipanggil masa itu orang dagang, ya. Dipanggil orang dagang. Itu terminologi dulu. Jadi orang hari ini jangan sensitif. Ini sejarah. Ini sejarah. Dulu Raja Melayu panggil kita orang asing atau orang dagang. Hari ni kita tak bolehlah pakai cucu cicit mereka yang dah dapat warga negara sebagai orang dagang, dia jadi warga negara. Tapi saya cerita kurun ke-19. Awal kurun ke-20 sebelum kita merdeka. Mereka memang dipanggil sebagai anak dagang, ya, orang dagang. Orang apa kita asing dipanggil. Dan orang Melayu duduk dalam kelompok dia. Jadi bukan mudah orang dagang nak terap masuk. Itu pun ada juga kampung-kampung Melayu. Macam kampung saya, Kampung Gelam tu. Rumah saya di atas, di bawah tu ada seorang keturunan Cina yang ada ladang besar, bukan ladang getah. Macam mana dia boleh duduk dalam kampung Melayu? Itu adalah isu lain pula kan. Tapi saya nak beritahu bahawa raja-raja Melayu, yang terutama raja yang ada anak negeri, mereka memang tak biasa tengok orang Cina masuk situ, so nak dapat kerakyatan. So dia kata mesti tolong. Dan British akhirnya setuju, sebab British nak minta raja-raja Melayu tu, Raja Melayu bersetuju, dan Raja Melayu minta ditubuhkan satu badan yang dinamakan Rural Industrial Development Authority, RIDA, ya, atau terjemah Melayu Lembaga Kemajuan Kampung. Rural luar bandar, ya, luar bandar, Rural Industrial Development Authority, ya, authority, lembaga kemajuan kampung dan luar bandar. Tapi nama tu tak popular. Tahu, nama yang popular ialah RIDA, ya. Macam juga nama UMNO, Pekembar tu tak popular. Orang lebih suka sebut UMNO sampai hari ni. Jadi jangan marahlah bila hari ni orang sebut UMNO, kenapa tak sebut Pekembar. Nah, itu sebenarnya masyarakat dulu dah buat keputusan, ya. UMNO tu lebih sedap disebut, lebih senang daripada Pekembar. Ada 3 suku kata. Pekembar, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, ya. Jadi ini semua, jangan hari ni kadang-kadang saya tengok benda titik bingit ni kan, benda-benda kecil ni, kadang orang-orang muda ataupun orang-orang yang memang nak cari salah Kerajaan Barisan Nasional, UMNO, semua timbulkan perkata itu. Bagi saya tak ada isu lah, ya. Yang pentingnya ialah UMNO tu pertubuhan untuk orang Melayu, United Malays National Organisation. Itu dia yang penting. So dan perjuangannya adalah untuk orang Melayu daripada dahulu, ya, sampai sekarang. Cuma lepas dia jatuh tu memang banyak isu lain. Itu saya tak nak sentuh lah. Tapi saya nak beritahu you bagaimana British telah memujuk raja-raja Melayu untuk memberi kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu atau orang dagang. Masa tu orang dagang yang lahir di negeri-negeri tersebut. Dan Raja Melayu minta sebagai tukar ganti kita kena ada satu badan, satu lembaga untuk menjaga kemajuan ekonomi, membangunkan ekonomi Melayu, pendidikan Melayu dan pembangunan luar bandar. Dan British setuju. Sebab dan ini ditubuhkan pada tahun, kalau tak silap saya, pada Disember atau November atau Oktober, ya, ini tak berapa jelas, tapi ditubuhkan RIDA, dan pengurusi pertamanya adalah Datuk On bin Jaafar, atau itu Sultan Perak memberi gelaran Datuk Seri On bin Jaafar. Jarang orang sedar, ya, Datuk Seri On bin Jaafar, dia jadi pengurusi RIDA, dan dia juga adalah pemimpin UMNO, ya, Presiden UMNO pada masa itu. Jadi dia pegang 2 jawatan. Dan lepas tu dia menjadi ahli dalam negeri, menteri dalam negeri. Tapi kita tak usah pergi situ. Kita pergi bahawa bila British bersetuju, dan maka RIDA pun ditubuhkan dengan Akta RIDA. Ada akta, makna benda ini dibincangkan di Federal Council, ya. Ni belum merdeka, ya, tahun 50, Federal Council, di mana semua wakil-wakil raja di situ, wakil negeri-negeri ada di situ, wakil-wakil badan NGO pun ada, ya, wakil bukan Melayu pun ada di situ. Mereka bersetuju penubuhan RIDA. Dan dengan persetujuan itulah barulah orang Melayu, Raja Melayu, bukan orang Melayu, Raja Melayu menubuhkan apa kita kata, melahirkan State Nationality State Nationality Act atau perundangan negeri, bukan,
undang-undang Akta Kebangsaan Negeri, State Nationality Act. Akta Kebangsaan Negeri 1951. Dengan persetujuan itu, dan ini sebenarnya tuan-tuan, penubuhan akta ini pun bukan tidak dibincangkan dalam masyarakat Melayu dalam UMNO. Datuk On bawa cadangan-cadangan CLC, Community Liaison Committee tadi, yang diikuti oleh semua kawan. Mereka minta supaya kewarganegaraan itu dibuka kepada orang bukan Melayu. Datuk On bawa kepada UMNO, ya, bersuarat dalam UMNO, dan orang UMNO tak bersetuju nak buka warga negara ini kepada orang lain. So Datuk On kata, kalau tak bersetuju saya surrender, saya letak jawatan, sebab bagi saya ini perkara besar. Dan akhirnya orang ramai kena sayangkan Datuk On, telah pujuk balik Datuk On supaya jadi balik ahli kita kata pemimpin UMNO, dan dengan itu kelulusan untuk menerima orang bukan Melayu sebagai warga negara Raja-Raja Melayu telah dapat diterima. Dan dengan itu kita dapati kita kata Akta State Nationality itu dilaksanakan pada tahun 19 disebut State Nationality Act 1951, tapi lepas itu dilaksanakan dengan pelaksanaan State Nationality Act oleh Raja-Raja Melayu dan British, ia persetujuan bersama, maka sebanyak 1.5 juta lebih kurang orang bukan Melayu menjadi warga negara persekutuan, tetapi in the first place dia menjadi rakyat raja, ya. Dan kemudian itu ada juga kerajaan secara permohonan, tu tadi Josuli, ya. Josuli ada juga kerajaan secara permohonan, dan permohonan itu melalui permintaan itu isi borang dan juga adalah syarat-syaratnya. Dan semua sekali dicampur lebih kuranglah 1.5 juta menjadi warga negara. Ini dalam buku, ya. So bagi saya kita kena tahu ni. Jadi maknanya untuk kita mendapat rida, maka Raja-Raja Melayu kena terima orang bukan Melayu menjadi warga negara negeri masing-masing, menjadi rakyat raja. Dan lepas itu rakyat raja tu tak lagi dipakai, dipanggil sebagai rakyat persekutuan. Tetapi kuasa raja ke atas rakyat masih berlaku. Dalam perlembagaan kita, siapa yang melakukan kes-kes dada ke, pembunuhan ke, budak bawah umur ke juga kalau melakukan pembunuhan, maka pengampunan daripada raja negeri yang di mana berlakunya peristiwa itu dan dia rakyat raja negeri tersebut, maka dia boleh ditimbangkan. Jadi makna rakyat raja masih berjalan walaupun sekarang namanya rakyat persekutuan, sebab kita dah lahirkan persekutuan Tanah Melayu dan lepas tu persekutuan Malaysia. Jadi ini yang saya rasa kita kena faham. Jadi sebab itu apabila Raja Melayu bersetuju menerima permohonan kehendak British itu, maka British pun setuju terima kehendak Raja-Raja Melayu untuk melindungi rakyat Raja-Raja Melayu, ya. Orang Melayu. Masa tu orang Melayu tak ada Bumiputera lagi. Bila kita bentuk Malaysia baru ada Bumiputera, konsep Bumiputera, dan juga anak negeri Sabah dan Sarawak, ya. Tetapi pada masa itu rakyat Melayu. Jadi itulah lahirnya pasal 153 dalam Perlembagaan Merdeka kita. Dan sebenarnya bagi tuan-tuan, pasal 153 itu adalah pasal 19 kalau tak silap saya dalam Perjanjian Persekutuan 48, di mana British telah memberitahu bahawa kuasa melindungi, protection for the Malay position adalah dijalankan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Sebab masa itu kita belum merdeka. So kuasa tertinggi pada masa itu, ketua negara kita ialah ketua Persekutuan Tanah Melayu adalah British High Commissioner, Pesuruhjaya Tinggi British. So dialah dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepentingan orang Melayu ikut pasal 19 itu, dan bila kita merdeka dia diteruskan. Memang mula-mulanya British nak buang, tetapi Raja-Raja Melayu minta benda tu diteruskan. Ya, dan itu sebab kalau dia tak diteruskan, apa jadi pada anak negeri orang Melayu yang lepas merdeka? Jadi itu dia teruskan. Jadi anak-anak muda hari ini sebenarnya kena berterima kasih pada raja kita, ya, dan kena berterima kasih kepada proses sejarah yang telah berlaku, yang memang sentiasa dijaga oleh raja-raja kita dan juga oleh pembesar pemimpin kita masa tu UMNO, ya. Tak ada parti lain dah, UMNO aja masa tu. PAS ada, tapi tahun 55 masa nak pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan baru PAS masuk dan dimenang satu kursi. Tapi sebelum tu semua orang Melayu nasibnya di bawah pembelaan selian oleh UMNO, dan ini fakta sejarah. Walaupun tuan-tuan hari ini tak suka UMNO ke atau benci dengan UMNO, tetapi itu satu isu lain. Isu sekarang saya bercakap ialah bagaimana UMNO di bawah pimpinan Datuk On Jaafar telah melawan Malayan Union dan berjaya mendapatkan Perjanjian Persekutuan 48, mengembalikan semula raja di atas tahtanya, mengembalikan semula agama Islam sebagai agama negeri, mengembalikan semula rakyat Melayu sebagai Bumiputera, sebagai anak negeri
Persekutuan Tanah Melayu dan mengembalikan semula, ya, kita kata perkara-perkara lain yang berkaitan dengan persekutuan, sempadan negeri misalnya, hak negeri. Jangan lupa hak negeri, state list itu adalah dibuat dalam perjanjian persekutuan. Kita ada federal list, itu di bawah persekutuan Tanah Melayu, Kuala Lumpur yang menjadi ibu negeri. Tapi state list itu daripada negeri, misal soal tanah, soal air, soal apa tu orang asli, apa lagi, soal apa tu kita kata naik haji, itu semua hak negeri yang kita pakai sampai hari ni. Jadi bukan kata kita hari ni yang bina tamadun. Pembinaan tamadun negeri-negeri kita ni tak bermula sejak daripada dahulu. Jadi sebab itu bagi saya pertahankan sejarah. Sebab orang hari ni yang tak tahu sejarah main sedap mulut aja cakap. Ya, sedap mulut aja buat kesimpulan, sedap mulut aja mengatur orang, sedap mulut aja menyinggung kaum-kaum lain, sedap mulut aja menyinggung agama Islam. Ya, ini yang saya kata sejarah ni penting. Tapi isunya sekarang, mata pelajaran sejarah diajar oleh orang-orang yang kadang-kadang bukan option sejarah. Ini yang kadang-kadang dalam kelas cikgu tak boleh cerita dengan jelas, ya, apa yang telah berlaku. Itulah banyak sebenarnya patut kita buat. Tapi tak apa, saya tak nak sentuh tu. Saya mau beritahu bahawa dengan persetujuan Raja-Raja Melayu lah, dan juga UMNO pada masa itu di bawah Dato' On, tok nenek kita bersetuju untuk menerima orang bukan Melayu sebagai warga negara Raja-Raja Melayu dan juga jadi rakyat persekutuan. Dan hal ini patut warga negara, terutama orang-orang muda, ya, yang menjadi warga negara Malaysia hari ini, mulut tu kena jaga. You tak tahu sejarah, dan pula kalau you tahu you tak nak terima. Ini tak adil, ini tak adil. Kita kena terima sebab ini yang telah berlaku dan ini yang mencorakkan kita, dan ini kehendak Tuhan. Kalau you percaya pada Allah SWT lah, orang Islam percayalah. Ini benda semua qada dan qadar. Kalau saya nak tumpang pinjam konsep negara agama Islam, qada dan qadar. Kalau orang lain pun tahu juga, dia kata Tuhan Allah kan. Dia tahu. Dia lahir dekat sini dan ada orang peluk agama Islam walaupun dia orang Cina, orang India. Itu semua kehendak Tuhan. So sebab itu bagi saya sejarah ni jangan diketepikan, dan peranan raja-raja kita tu sangat penting. Baginda semua pada masa dahulu, pada masa sekarang juga, mereka menyayangi rakyat baginda, ya. Walaupun sekarang kuasa raja bukan kuasa mutlak, tetapi mereka tetap concern. Macam Sultan Selangor selalu beri komen-komen perkara-perkara yang menjaga agama Islam, yang menjaga soal orang Melayu, ya. Tapi dia, apa kita kata, itu sultan-sultan lain macam Sultan Ibrahim Johor juga, ya, ini selalu timbulkan soal kepentingan rakyat, ya. Dan kita tak ada isu dengan orang bukan Melayu. Dia selagi dia rakyat baginda, dia kena taat pada baginda Sultan Johor. Dia tak bolehlah cabar hina Sultan Johor misalnya, atau dia tak bolehlah cabar hina Sultan Selangor. Tapi nampak gaya banyak orang yang tak sedar perkara ini. Sebab Sultan kita jadi raja berperlembagaan. Dalam perundangan persekutuan apa semua perlembagaan, dia ada hak dia. Dia ada kuasa dia, ada kedudukan dia. Sebab itu kita kena kaji perlembagaan. Jadi kita balik pada pasal tadi, pasal macam mana raja bersetuju untuk tukar ganti, ya. Okey. Saya bagi kewarganegaraan sebagai syarat gantinya ialah memberi pembangunan bangsa Melayu Bumi Putra di luar-luar bandar. Dan ini British setuju. Dan ini dibuat dalam akta, ya, Akta 1953 sebelum merdeka, oleh Federal Council yang merupakan badan pentadbiran negara yang tertinggi pada masa itu, ya. Tapi bila kita merdeka, maka Dewan Rakyat telah meneruskannya. Maka parlimen kita bersidang, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dua ni bersidang. Jadi ini pasal yang dibuat tahun 57 yang kita warisi sampai sekarang. Adalah kita buat pindaan di sana sikit kan. Ada juga undang-undang lapuk. Kalau saya dengar kadang-kadang berita mengata ni undang-undang denda lapuk kita menggantikan, tak apa. Tapi soalnya kita punya keputusan Tengku Abdul Rahman dan juga para ahli anggota kabinet, menteri dan juga British dan juga Raja-Raja Melayu yang buat keputusan tentang perkara itu mesti terus berjalan. Sebab bila kita merdeka, kita bukan hanya kaitkan rakyat. Bukan masa itu parti perikatan saja, tak. Kita kaitkan raja sebab yang pegang kuasa pentadbiran itu adalah raja-raja kita, ya. Sebab itu British berunding dengan raja. Sebab raja itu yang pegang kuasa. Raja British buat perjanjian dengan raja-raja, bukan buat perjanjian dengan rakyat. Rakyat ini tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Jadi apabila dikatakan kuasa rakyat, hak rakyat, itu kena berlaku hanya setengah tempat saja. Misalnya memilih para pemimpin untuk jadi wakil rakyat, itu memang hak rakyat. Tetapi melantik rakyat, melantik Esko, melantik Perdana Menteri, melantik Menteri Besar, melantik apa semua, itu kuasa raja. Kalau peringkat negara, Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Kalau peringkat negeri adalah di bawah Sultan yang memerintah, ya.
So jadi kita kena faham. Jadi ini yang saya nak beritahu bahawa masyarakat hari ini, terutama orang-orang yang tak tahu ataupun yang tahu tapi tak menerima, you kena baca sejarah tu. You kena hormat keputusan-keputusan sejarah. Hari ini kalau you nak ubah, you pakai suara rakyat, tapi you tak boleh buang raja. Sebab raja perlembagaan dia duduk di situ. Pelantikan raja, pertabalan raja bukan oleh rakyat, tetapi dibuat oleh jemaah raja-raja. Sebab itulah bagi saya kadang-kadang benda ni berulang sikit lah, sebab kita kena kaitkan semua supaya kita sedar, ya. Saya bercakap ni bukan nak ulang, tapi benda tu berkaitan. Jadi itu sebab bila kita dapat RIDA ditubuhkan oleh British, ya, maka RIDA ni bekerja untuk membangunkan kampung. Barulah sekolah-sekolah dibina, jalan-jalan raya dibina, pipe-pipe air menggantikan perigi-perigi, ya, kita perigi paya sungai yang kita pakai dulu. Lepas tu adanya stesen kereta api di luar bandar, tapi no, kita kata dalam bandar ada jalan raya, jalan tar, tidak kita pakai jalan denai, kita kata, ya, celah-celah belukar kita lalu, atau tanah merah, lalulah merah, kereta datuk kita, kalau ada kereta lah. Tak ada, orang Melayu masa dulu yang ada kereta sorang-sorang je dalam kampung. Saya ingat pak saudara saya, dia guru besar sekolah kebangsaan, dia pakai kereta. Tapi saya pernah terdengar datuk kata, engkau ni makan gaji tapi duit tak ada, nak pinjam aku je. Tu dia. Bukan nak aibkan orang, tidak. Nak nunjukkan guru gaji tu berapa sen gaji, 100 ringgit. Tapi besar lah kan. Masa tu 1 sen duit siling muka King George tu, kita boleh beli macam-macam. Tapi ya, setiap zaman ada dia punya kengkangannya kan. Kita kata masa tu duit mahal, duit besar, boleh beli makanan. Tapi tak semua orang kaya. Semua orang jalan kaki. Paling tinggi pun ada basikal, itu pun satu-satu. Paling terror pun boleh ada motorkar. Itu pun motorkar tu, macam saya cakap, pak saudara saya itu selalu juga kena minta bantuan pada pak mentua. Sebab pak mentuanya banyak ladang getah, minta bantuan situ. So bagi saya hidup dulu susah, ya. Jadi kita balik pada isu kita bahawa penubuhan RIDA itu adalah dengan keputusan British dan Raja-Raja Melayu dan dimasukkan akta. Jadi apabila RIDA telah berjalan selama, nanti kita bincang lah, kalau kita nak bincang pasal RIDA tu saya adalah, tapi saya kena rujuk buku saya. Sebab PhD saya tentang Datuk On bin Jaafar, yang patut tuan-tuan baca juga. Salah satu bab itu ialah tentang Datuk On sebagai pengerusi RIDA. Masa itu saya bincangkan banyak perkara-perkara yang dibuat oleh RIDA. Walaupun ada setengah pendapat RIDA tidak berjaya, tapi tak. Dia memang tak berjaya kerana British walaupun dah janji nak bagi 10 juta pound setiap tahun kepada RIDA, tetapi itu bohong. Ya, British gunakan duit itu untuk melawan komunis, kerana komunis bangun memberontak pada tahun 48 sampailah tahun 60. Jadi RIDA tak dapat banyak duit kewangan, maka dapatlah buat sikit-sikit. Itu bila kuasa tu dalam tangan British, ya, buat sikit-sikit. Bila akhirnya tak banyak kemajuan, adalah sana sikit, misalnya pemberian tanah sikit. Lepas tu ada pembinaan rumah-rumah RIDA, ya, kalau pernah dengar. Lepas tu adalah juga syarikat-syarikat, ya, syarikat bas, syarikat mesin padi, ya. Kemudian adalah syarikat potri, buat pasu, syarikat tembaga, membuat tembaga, perhiasan tu adalah, tapi tidak merata, tak menyeluruh. So ada orang anggap RIDA itu tidak berjaya, tapi bagi saya dia telah lahirkan satu asas yang penting. Akhirnya Tun Abdul Razak, selepas kita merdeka 57, ya, ambil masa tu Tun Razak masa tu jadi 57 dia jadi timbalan Perdana Menteri kan. Lepas tu bila dilantik sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, barulah Tun Abdul Razak melihat secara nyata kedudukan luar bandar, dan itulah dia telah memberi tenaga sepenuh perhatian kepada luar bandar. Dan masa itulah juga dibuat berbagai-bagai program. Dan yang paling penting sekali Tun Razak buat, hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputra tahun 65, ialah menubuhkan MARA, MARA, Majlis Amanah Rakyat, bagi menggantikan RIDA. Dan RIDA tidak lagi digunakan, namanya diganti MARA, dan dengan Akta MARA 1966. Bukalah Hanzat Parlimen, dan itu jelas Akta MARA 1966. Sebab itu MARA telah dijadikan satu badan untuk menggantikan RIDA, memajukan ekonomi luar bandar, pasarana, pendidikan, ya, latihan kepimpinan,
lepas tu apa tu kita kata latihan kepimpinan, lepas tu bagi beasiswa untuk orang pergi ke luar negara, buka pusat latihan RIDA. Yang pertama tu Jalan Loni, lepas tu dia jadikan apa awak tahu? Dia jadikan Kolej Mara. Ya, Kolej Mara. Bila Mara tumbuh jadi Kolej Mara. Lepas tu jadi Institut Teknologi Mara masa Tan Sri Ashak Ayub baru meninggal, ya, Al-Rabu meninggal. Dia yang menunjukkan menjadi pemimpin untuk memajukan orang Melayu daripada luar bandar. Dan ITM ataupun sebelum itu Kolej Mara tu mengambil budak-budak yang keputusan MCE grade 2, grade 3 yang tak boleh lanjutkan pelajaran, ya, form 6. Mereka dilatih di situ buat diploma, lepas tu ada buat degree lagi dan sebagainya. So pembinaan Mara tu pun 3 step. Pusat latihan Jalan Loni untuk melatih orang-orang menjadi pemimpin kampung peringkat rendah. Lepas tu jantikkan Kolej Mara. Lepas tu jadi Institut Teknologi Mara. Tu dah banyak penuntut dia beribu. Itu masa pimpinan Tun Ashak Ayub. Dan lepas tu menjadi Universiti Mara masa zaman Tun Mahathir jadi PM, tetapi itu pun dengan demonstrasi yang dipimpin oleh Datuk Paduka Ibrahim Ali. Ini ada peranan, walaupun mungkin orang tak suka Datuk Ibrahim Ali, tapi di sini saya bela kerana kesedaran mereka lah Mara ITM itu dijadikan naikkan taraf universiti, so jadi Universiti Teknologi Mara. So maknanya saudara misikan semuanya berpunca daripada satu Akta Mara 1996, dan dia berpunca daripada persetujuan British untuk membentuk RIDA, dan dia terlahir hasil daripada tolak ansur Raja Melayu menerima orang bukan Melayu menjadi warga negara bagi Raja Melayu. So nampak tak? So bagi saya perkara ini kena disebarkan supaya orang hari ni yang terputus sejarah, yang tak pernah belajar sejarah lepas form 5, ya, lepas tingkatan 5, ataupun belajar pun dah tak pun ingat sejarah ni, subjek yang dia kata membosankan, banyak fakta dan sebagainya, jadi budak-budak tak suka. Dia sejarah sekarang menjadi compulsory kan, jadi wajib lulus untuk dapat CJ. Itu kita terima kasih pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa dia jadi Menteri Pelajaran, bukan, masa Tan Sri Mahyudin menjadi Menteri Pelajaran, dia yang luluskan itu. Jadi memang semua orang ada jasa. Tetapi itulah bila politik semua orang macam nampak jahat aja. Tapi tidak. Saya ni mengkaji sejarah, saya mengkaji pembangunan negara. Semua orang ada peranan, ya. Dan Sri Mahyudin, saya ingat saya menjadi satu jawatankuasa khas Kementerian Pelajaran, saya timbalan pengurusi. Tan Sri Mahyudin isytiharkan dalam majlis tu. Saya punya tepuk tangan secara perlahan. Sukanya saya. Sebab sejarah menjadi mata pelajaran wajib lulus untuk mendapat sijil SPM bersama dengan bahasa Melayu. Tidak selama ini bahasa Melayu. Yang mewajibkan sejarah sebagai mata pelajaran asas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dia menjadi Menteri Pelajaran. Semua orang ada jasa. Jadi kata kita jangan lupakan sejarah. Jangan menghina orang. Jangan menuduh orang jangan mengatur orang. Ini masalah kita kalau kurang pengetahuan, kurang ilmu dan kadang tak tahu, ataupun kita terlalu taksub dengan parti politik sehingga kita mengkondem orang lain. Saya tidak gitu. Saya sayang Dr. Burhanuddin Alimi. Tadi baru seorang pensyarah daripada UKM telefon saya. Apa pendapat Prof tentang Burhanuddin Alimi? Saya tulis buku Dr. Burhanuddin Alimi, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bacalah. Saya tak pernah mengutuk dia sebagai orang kiri, orang komunis, tidak. Dia seorang pemimpin Melayu kebangsaan yang berjiwa Islam, tetapi masa dia pemimpin dia tak dapat terjemahkan Islam itu sebab masa itu terlalu berkecamuk dengan Parti Komunis Melayu punya pengaruh, dengan orang-orang kiri punya pengaruh, orang sosialis punya pengaruh, dan akhirnya Datuk Burhanuddin tenggelam. Tetapi tak, dia tenggelam dalam itu, tetapi dia tetap unggul kerana dia seorang pemimpin Islam dan dia sentiasa berpegang kepada kebangsaan Melayu. Lepas tu dia menjadi pemimpin PAS dan dia meninggal dalam tahun 1969 kalau tak silap saya, kerana permainan politik lah. Tapi itu keadaan. Hari ini pun orang main politik, dulu pun ada orang main politik. Jadi itu kehendak Tuhan lah, ya. Tetapi kalau you berjasa, kalau you ada sumbangan peranan, maka orang sejarah macam saya akan kenang. Dan saya tak ada tertakluk mana-mana parti politik. Betul, mungkin saya ada simpati, tetapi saya bercakap fakta, ya. Jadi banyak orang kata saya penyokong UMNO, tak, ya. Saya memang hormat UMNO sebab dia memperjuangkan nasib bangsa Melayu sejak tahun 46. Bila tubuhkan UMNO di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur, dasarnya penubuhan UMNO, dan ditubuh di Istana Besar Johor Bahru. Bagi saya itu betul, itu memang politik, tapi itu sejarah.
Tapi kita orang politik sekarang misalnya tak suka UMNO, janganlah bunuh sejarah tu. Jangan menafikan fakta sejarah itu. Itu yang saya tak suka. Ya, yang saya rasa memang tak patutlah. Saya tak suka tu peribadi kan, personal, tapi tak patutlah. Kalau misalnya Tunku Abdul Rahman dah berjasa sebagai dia sebut bapa merdeka, janganlah hari ni tiba-tiba pula you nak mencemik, dia bohong, dia tipu rakyat Malaysia, UMNO tipu. Kerana kita bukan merdeka daripada British, kita patut merdeka daripada Raja Melayu. Nah, itu pemahaman kita, cara kita memahami. Tapi saya dah terang, konsep itu adalah konsep menguasai, bukan menjajah Persir macam Melaka dijajah oleh British. Semuanya daripada Raja England kan dan Wales. Tetapi kalau negeri Melayu Bersekutu diprotected, makna raja masih ada suara dalam pentadbiran negeri walaupun pentadbiran dipegang oleh orang putih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ini sangat penting. Bagaimana MARA telah ditubuhkan hasil daripada penubuhan RIDA, dan bagaimana RIDA telah didapati oleh orang Melayu melalui raja-rajanya yang minta benda itu kerana Raja Melayu melepaskan kewarganegaraan dan British akur. Dan itulah menjadikan MARA sebagai satu agensi yang kita kata menjaga kepentingan orang Melayu sampai hari ini. Dan saya sedih, saya nak beritahu juga masa PH pegang, peruntukan untuk MARA telah diketepikan. Pada peruntukan dia memang solid sebab itu adalah dalam perlembagaan. Saya ingat kalau tak ada dalam perlembagaan, mungkin PH dulu apa tu saya tak tahulah, mungkin dihapuskan kan, macam BTN kan. BTN kan dihapuskan masa tu. Tapi sebab MARA tu dah ada perundangan, Parlimen dah luluskan pada tahun 66 dan dia berdasar pada 1953, RIDA, Akta RIDA, maka saya percaya dia tak boleh dibubarkan, dan kerana itu dia dikekalkan tetapi dengan peruntukan yang lebih sikit. Sekolah Cina lebih banyak dapat berbelah-belah juta, beratus juta. Sekolah kebangsaan misalnya dapat 200,000 je untuk satu sekolah kebangsaan bantuan kerajaan. So saya rasa orang-orang ramai, terutama orang Melayu, terutama orang Malaysia yang cintakan negara ni, kena fikir, kena pandai mengundi. Kita tak mahu orang-orang yang tidak bertanggungjawab menguasai kerajaan. Kita mahu orang yang akur ikut perlembagaan kita yang telah diputuskan dengan bijaksana oleh pemimpin kita yang lepas. Memang bijaksana. Tunku Abdul Rahman seorang pemimpin yang dapat seimbangkan di antara kuasa Melayu dan bukan Melayu. Ya, dengan kita kata cara-cara beliau. Kita boleh komen juga kelemahan Tengku, tapi kita tak mau itu. Kita nak dia berjaya mendapat merdeka, walaupun merdeka kita separuh masak, kata setengah orang. Pertahanan kita masih dalam tangan British, ekonomi kita masih dalam tangan British, kewangan kita, finance masih lagi dekat sana, bursa saham pun masih di sana. Tetapi dengan kebijaksanaan pemerintah-pemerintah, Perdana Menteri kita selepas itu, akhirnya kita dapat menguasai semuanya. Macam bursa saham Kuala Lumpur telah dipindahkan zaman Tun Mahathir. Itu peranan beliau, ya. Jadi bagi saya, kita kena baca sejarah dengan betul-betul, dan kita kena mengkaji dengan betul-betul, dan kita kena beritahu yang betul, ya. Jangan kita kerana kita taksub pada parti ini maka kita pun nak tutup, ya, kelemahan. Tak, ya. Tetapi kalau kita tak suka parti itu sekarang, dia dah jatuh, dah kalah, maka kita pun kutuk dia dan kita diskredit semua peranan dia. Tak boleh macam tu, ya tuan-tuan. Terima kasih kerana mendengar ulasan saya ini, penjelasan saya harap dia dapat beri faedah kepada tuan-tuan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.